Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh sambung bacaan kita ini daripada tulisan Imam San'ani ini. Kita sampai iaitu pada muka surat 849. Itu Ustaz. Hadis 522. 849 hadis 522. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk jenazah kami dengan 4 takbiran. Beliau membaca surah Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Ini kita masuk bab lain, walaupun ada sedikit perkataan yukabbiru ala janaizina arba'an, tetapi penulis nak memasukkan tajuk baru iaitu wa yaqra'u bi fatihatil kitabi. Dia nak mengemukakan dalil dalam sembahyang jenazah itu, di samping ada jumlah takbir, dia juga ada bacaan. Dalam hadis Jabir ni, Jabir kata Nabi sembahyang mayat dengan kami. Semua mayat setelah Nabi sembahyang mayat Najasyi, setelah Nabi sembahyang mayat Najasyi, hari Nabi sembahyang mayat Najasyi itu dan hari sesudahnya, semua Nabi takbir dengan 4 takbir. Yang sebelum mayat Najasyi itu, semua Nabi takbir 5. Ada riwayat menyebut 6. Tapi setelah mayat Najasyi, kebanyakan takbir Nabi adalah 4. Dan Jabir nak bagi tahu juga di sini, dalam sembahyang jenazah itu Nabi membaca surah Al-Fatihah dan Nabi meletakkan suratul Fatihah dalam takbir yang awal sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, tetapi sanad hadis ini adalah dhaif. Sanad hadis ini adalah dhaif. Hadis ini tidak disebut dalam Asy-Syarah dan Pesyarah, semoga Allah merahmatinya, tidak berkomentar atas hadis ini. Yang dia maksud di sini Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sengap terhadap hadis ini. Pengarang berkata dalam Fathah, Ibnu Hajar kata sesungguhnya Syekh beliau telah memberikan faedah dalam Syarah At-Tirmizi bahawa sanad hadis ini dhaif, dan di dalam talkhis bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i daripada Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Uqail daripada Jabir. Mereka mendhaifkan Abdullah bin Uqail. Di sini ada perawi yang dhaif.
kata penulis kitab kita, ketahuilah. Ibn Hajar bawa hadis ni. Lepas tu Ibn Hajar berkata hadis ni menurut guru dia adalah dhaif. Tapi dia bawa juga hadis ni. Ketahuilah sesungguhnya, kata Imam San'ani, ulama telah berbeza pendapat dalam masalah membaca Fatihah dalam solat jenazah. Ibnu Al-Munzir menukil daripada Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, daripada Al-Hasan bin Ali, Ibnu Az-Zubair, tentang disyariatkannya Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Dan dinukil daripada Abu Hurairah dan Ibnu Umar, tidak ada dalam salat jenazah bacaan Quran. Ini adalah pendapat Imam Malik dan orang-orang Kufah. Pendapat pertama melandaskan dengan riwayat yang telah lalu, walaupun hadis ini dhaif, tapi dia memiliki syahid, yakni hadis lain yang serupa dengan hadis ini. Ini yang Ibnu Hajar bawa. Walaupun hadis ini dhaif, namun hadis yang di bawah ini, hadis yang kedua ini menjadi kerana ada hadis yang kedua ini, maka hadis kedua inilah sebenarnya yang menjadi penguat. Kenapa hadis yang pertama dhaif tadi dibawa juga oleh para ulama? Kerana hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua ni hadis Bukhari. Tapi kalau kata daripada hadis tadi, daripada hadis Jabir, Nabi baca suratul Fatihah. Satu baca suratul Fatihah, yang kedua meletakkan Fatihah pada takbir pertama. Jadi satu membaca suratul Fatihah, kedua di mana mawadhi' tempat Fatihah, iaitu pada takbir yang pertama. Imam Syafi'i pakai hadis ini. Tapi dalam hadis ini kedudukan dia dhaif. Semua ulama tahu hadis ini dhaif. Yang inilah satu perkataan yang mereka sebut. Kadang-kadang kita melihat para ulama ni ada satu tempat kita tak boleh faham. Kita tak dapat faham. Sama ada itu berlaku pada Ibn Qayyim, kadang-kadang berlaku pada Ibn Taymiyah, dan berlaku pada ulama lain. Dia pun sebut kedudukan hadis dhaif ni macam mana, dan kita akan tengok satu tempat dalam tulisan dia ada hadis dhaif. Yang ni kita tak dapat faham melainkan bila kita kena belajar mustalah. Dalam mustalah ni dia kata walaupun hadis itu dhaif dilihat dari segi sanad, tetapi dari segi hukum kadang-kadang dia marfu'. Nak panggil macam mana Ustaz? Hadis itu dari sanad dhaif. Dia dhaif sanad. Biasanya hadis ni kalau sanad dia dhaif, matan dia bermasalah. Tapi hadis ni mungkin sanad dia dhaif. Ada rawi di sini dia sebut Abdullah bin Uqail, Ibnu Uqail. Tapi perkataan yang ada dalam hadis ni perkataan marfu'. Marfu' ni sahabat tak akan berani sebut satu perkataan yang dia tak benar-benar ambil daripada Nabi. Marfu', mursal, mauquf, maqtu'. Mursal kita tahu ada renggang kan, antara satu orang dengan Nabi. Tengah-tengah tu ada renggang. Dia mursal. Mursal biasanya dhaif. Tapi Imam Syafi'i kata kalau mursal sahabi dia sahih, dapat dipakai. Seperti banyak hadis-hadis Bukhari, perkataan Aisyah, perkataan Abdullah bin Abbas tentang wahyu. Aisyah boleh cerita pasal wahyu, macam mana wahyu turun di Mekah. Sedangkan masa peringkat Mekah, Nabi tak kahwin dengan Aisyah lagi. Jadi Aisyah kutip mana maklumat ni? Ibnu Abbas kan masa di Mekah, mana dia ni? Tapi dia boleh cerita suasana wahyu turun. Maka kata Imam Syafi'i, itu tak dapat disyakkan lagi, la syakka fihi, tak dapat disyak lagi padanya, mestilah Aisyah ataupun Abdullah bin Abbas mengambil daripada sahabat. Cuma dia tak sebut nama sahabat mana. Dengan dia tak sebut, dia tak ada dalam dimensi tu, dia tak sebut nama orang yang dia ambil, terus dia sebut pada Nabi. Yang ni orang panggil mursal, dia langkah.
Tapi kerana yang buat tu sahabat, maka dalam ilmu mustalah dia kata kulluhum udul, as-sahabatu kulluhum udul, sahabat kesemuanya terpelihara sifat keadilan. Kerana Allah kata radhiyallahu an, mereka tak khianat, mereka tak akan berbohong, maka diterima kesaksian. Maka Imam Syafi'i kata kalau hadis itu hadis yang mursal sahabi, maka hadis itu hadis yang dapat dijadikan hujah dan dia sahih. Kadang-kadang ada hadis dia marfu' makna macam ni. Macam kita baca ni, sahabat kata kana Rasulullah yukabbiru ala janaizina. Nabi bertakbir pada jenazah-jenazah kami. Dia cakap mewakili keadaan tu. Kata-kata yang macam ni biasanya dia membawa maknanya marfu', walaupun sanad dia dhaif. Maka pasal tu Ibnu Hajar letak juga hadis ni. Maka hadis ni mengandungi nilai yang marfu'. Marfu' sesuatu yang dapat disandarkan kepada Nabi. Jadi depa duk kata tengok kalau kita ni duk pergi belajar dengan geng-geng sunnah ni, hadis-hadis dhaif pun tak pakai langsung. Melulunya. Ini mesti tak tengok batu ababil lagi. Melulu sangat. Jangan terlampau melulu. Hadis-hadis dhaif yang macam mana kita tolak? Mesti ada hal dengan hadis itu. Baik, di sini ada perbincangan yang menarik. Di sini kerana hadis ni hadis yang dhaif secara sanad dia, maka menyebabkan para ulama ada dua pandangan. Kalau kita bercakap di atas nama mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, mazhab Hambali, mereka menyatakan bahawa ini di antara hadis yang dipakai sebagai tunjang kerana ada nilai marfu' secara lafaz dia. Hadis ini diangkat untuk menyatakan Fatihah itu mesti ada dalam solat jenazah. Yang pertama kita belajar itu takbir, kurang-kurang 4 takbir. Yang ni pula kita belajar yang kedua mesti ada surah Fatihah. Cuma disebut di sini tempat Fatihah di mana berdasarkan riwayat dhaif ni pada takbir yang pertama. Tapi di atas mazhab juga kita melihat kepada mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik menyatakan dalam solat jenazah tidak ada bacaan Quran. So maknanya bacaan Quran bukanlah rukun dalam sembahyang jenazah. Tak baca pun tak bang. Takbir je. Allahu Akbar. Ataupun nak baca lain pun tak ada apa-apa. Boleh. Sebab bacaan tidak ada satu riwayat yang dapat kita terima secara kukuh menyatakan bahawa bacaan Fatihah itu adalah rukun dalam sembahyang jenazah. Bahkan ini kalau dalam mazhab Syafi'i, di kalangan ulama-ulama Syafi'i itu sendiri sedang berbincang dengan dua pandangan yang berbeza. Ada satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i terkenal dengan nama Al-Qadhi Abu Taib ataupun Abu Tayyib. Dia dipanggil Faqihul Iraq. Dahsyat dia, pakih dia. Maka dia menyatakan Fatihah itu kalau melihat kepada dalil-dalil yang dibawa ni, Fatihah itu menunjukkan hanya suatu benda dituntut sahaja. Tak lebih daripada itu. Bukannya satu benda yang rukun. Sampai Nawawi terpaksa seolah-olah macam nak counter balik. Nawawi kata pelik berbenar dia ni. Semua orang terima Fatihah itu adalah rukun. Dia seorang je kata lagu tu. Maka dia di antara orang yang berpandangan demikian. Masih dalam mazhab Asy-Syafi'i, Qadhi Abu Taib. Terkenal dia dengan fatwa-fatwa yang gagah dia. Baik. Tak apa. Kemudian penulis Ibnu Hajar membawa hadis yang kedua. Di bawah tajuk ini dia bawa hadis yang kedua. Wa Talha bin Abdullah bin Auf qala صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة رواه البخاري. Dan dari Talhah bin Abdullah bin Auf
Talhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata, aku salat jenazah di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau membaca Fatihatul Kitab dan beliau berkata, supaya mereka tahu ini adalah sunnah. Dan hadis ini riwayat Bukhari. Dia cerita dia semayang belakang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas baca Fatihah. Ibnu Abbas baca Fatihah. Maka soalan timbul, macam mana dia tahu Abdullah bin Abbas baca Fatihah? Maknanya Abdullah bin Abbas baca Fatihah dalam solat jenazah dengan suara yang kuat. Macam solat Maghrib Isyak. Tak kalau mana dia tahu? Baca. Lepas tu habis dah Ibnu Abbas baca lagu tu, lepas dia bagi salam semua, dia kata supaya hamba tahu Fatihah itu sunnah dibaca dalam solat. Baik. Ini hadis yang Imam Ibnu Hajar tahu kedudukan dia sahih. Dia kata hadis inilah yang menjadi sebab kenapa hadis hak mula tadi, hadis Jabir dipakai. Hadis mula tu dhaif. Hadis ni sahih. Walaupun secara mauquf, tetapi dia marfu'. Kerana perkataan dia, sahabat tak akan berani sebut benda ni sunnah kalau tak betul-betul daripada Nabi. Dia kata supaya orang tahu annaha sunnah. Baik. Ibnu Khuzaimah mengeluarkan dalam sahihnya dan An-Nasa'i dengan lafaz hadis ini bukan saja riwayat Bukhari, juga riwayat Ibnu Khuzaimah dan Nasa'i. Tapi dalam riwayat Nasa'i dia menggunakan perkataan yang lain. Dalam riwayat Nasa'i dia menggunakan perkataan, dia kata falamman sarafa akhaztu bi thawbihi fasa'altuhu an zalika faqala sunnatun wa haqqun. Dalam riwayat Nasa'i diguna perkataan fa akhaztu bi yadihi, maka aku menarik tangan dia, kemudian aku tanya tentang hal itu, maka dia berkata, Ibnu Abbas kata, benar wahai anak saudaraku, sesungguhnya ini adalah hak dan ini adalah sunnah. Dia kata betul, na'am ya benar akhi. Dia kata kepada kepada siapa? Talhah bin Abdullah bin Auf ni, bila Talhah bin Abdullah pegang baju dia, kata aku tarik baju dia. Lepas semayang aku tarik baju dia. Dia tarik baju Abdullah bin Abbas. Dia nak tanya, awak ni yang baca kuat-kuat ni? Abdullah bin Abbas kata dekat dia, na'am ya benar akhi, innahu haqqun wa sunnatun. Benar wahai anak saudaraku, perbuatan aku ini benar dan dia adalah sunnah. Dan An-Nasa'i meriwayatkan daripada jalan yang lain dengan lafaz, dia membaca Fatihatul Kitab dan surah yang lain dengan suara yang kencang sampai kami mendengarnya. Maka ketika beliau menyelesaikan salatnya, aku tarik tangannya, kemudian aku bertanya kepadanya. Dia menjawab, ini adalah sunnah dan ini adalah benar. Riwayat ni pula kata, bukan sahaja dia baca Fatihah, faqara'a Fatihatul Kitab wa surah fajahara fiha hatta sami'na. Dia menguatkan suara dia dalam membaca Fatihah dan surah. Dalam riwayat lain dia kata suratun qasirah, dia baca surah yang pendek. Dan dia kata kepada Talhah bin Abdullah bin Auf, dia kata, anakku, ini adalah benar, ini adalah sunnah. Nawawi sendiri ketika dia sampai pada hadis ni, dia kata isnaduhu sahih. Hadis ni ada sahih. Kita baca lagi. Benda-benda pelik-pelik ni kita mau baca. Pelik dekat masyarakat lah, bukan pelik kerana tak ada hadis. Baik, kita tengok lagi. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah pada salat jenazah. Ini semua riwayat yang sahih. At-Tirmizi meriwayatkan Nabi membaca faqara'a bi Fatihatil Kitab, Nabi membaca
Fatihah dalam sembahyang jenazah. Kemudian dia berkata, dia kata tidak sahih. Yang sahih adalah dari Ibnu Abbas dengan ucapannya dari sunnah. Al-Hakim berkata mereka bersepakat bahawa ucapan sahabat. Al-Imam Hakim kata ulama-ulama semua sepakat kalau sahabat kata dari sunnah, ini merupakan hadis yang bersandar. Ini merupakan satu riwayat yang marfu'. Semua orang tahu. Ada sandaran dia. Bukan sahabat takkan berani sebut sunnah kalau sahabat tak tahu benda itu daripada Nabi. Berkata pengarang, demikianlah yang dinukil ijma', sedangkan perbezaan pendapat sudah masyhur di kalangan ahlu hadis dan ahlu usul. Ya, kalau tengok pada riwayat-riwayat ni jelas adanya bacaan Fatihah, adanya bacaan surah, dan ada bacaan secara kuat, dan itu dikaitkan dengan sunnah. Cuma dia kata ulama hadis dan ulama usul berbeza pandangan dalam bab ni. Masih berbeza pandangan. Surah ni kena baca ke tak? Baca Fatihah dengan suara yang kuat ke pelan? A'udzubillah dibaca ke tidak? Iftitah dibaca ke tidak? Amin dibaca ke tidak? Ulama-ulama berbincang. Ulama-ulama semua bincang bab ni. Tapi kalau tengok ke dalil-dalil ni jelas. Hadis ini dalil yang menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah dalam solat jenazah. Kerana yang dimaksud dengan dari sunnah iaitu jalan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang dimaksud di sini adalah lawan daripada fardu. Ini merupakan istilah yang dikenal dan ditambah dengan kewajiban dari penegasan ucapan hak, yakni tetap. Antara ulama usul dengan ulama hadis, perkataan Abdullah bin Abbas ini mereka duk bincang apa maksud Abdullah bin Abbas. Dia kata ini adalah sunnah dan hak. Kerana ulama hadis bila dia terjemah makna sunnah lain, ulama usul terjemah makna hadis lain. Di sisi ulama sunnah, di sisi ulama usul, perkataan sunnah dia boleh membawa kepada beberapa makna. Satu makna sunnah dengan makna sunat. Kalau kita buat ada pahala, kalau tak buat tak berdosa. Satu lagi, sunnah dia merujuk kepada makna apa saja Nabi buat tanpa kita kategorikan apa-apa hukum lagi. Ini sunnah, maknanya ini daripada cara hidup Nabi tanpa kita perinci benda ni wajib ke, benda ni tak wajib ke, tak perinci, hanya perkataan global. Apa saja kita sandak pada Nabi secara sahih, itu dipanggil sunnah. Dan kadang-kadang sunnah ini dikatakan dia sunnah macam tadi, dia lawan daripada benda fardu. Benda fardu adalah benda wajib, benda sunnah adalah benda yang tidak wajib. Itu di sisi ulama usul. Di sisi ulama hadis pula dia ada makna lain. Sunnah ni apa yang disandarkan kepada Nabi secara sahih, perbuatan dia, perkataan dia. Cuma bila ada satu benda dikatakan sunnah, kita terima dahulu dia dari segi bahasa, bermakna apa benda tu ada kat Nabi. Cuma sunnah itu sunnah yang mana? Sunnah yang mesti buat, disuruh kita buat dengan tuntutan wajib, memerlukan dalil yang kedua juga daripada sunnah supaya sunnah ini diangkat martabat dia jadi wajib. Memerlukan dalil sunnah juga. Maka dia kata hal ini telah menjadi perbezaan yang masyhur di kalangan ulama hadis dan ulama usul. Kerana Abdullah bin Abbas menggunakan perkataan sunnah. Ini adalah sunnah.
Maka ulama-ulama usul di kalangan para fuqaha, mereka membaca dengan makna apa? Fatihah itu adalah lawan kepada fardu. Fatihah itu sunnah, dengan makna kata dia adalah benda wajib. Wajib ada, mesti ada. Tapi ulama lain pula membaca dengan makna sunnah. Sunnah bermakna benda yang Nabi buat, tapi bukan semestinya hukum dia wajib. Kerana apa saja benda Nabi buat, tak mesti hukum dia wajib. Dia mesti Nabi sendiri bagi endorsement. Ada orang semayang dalam hadis Bukhari Muslim, dia semayang, Nabi beritahu pada dia. Dan masa kes semayang dia tu semua orang tahu. Kes apa? Kes semayang 5 waktu. Bukan kes semayang mayat. Nabi kata, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang melainkan dengan fatihatul kitab. Semua orang tahu. Hadis ni untuk semayang apa? Untuk semayang 5 waktu, bukan untuk semayang mayat. Tetapi ada pula hadis lain, sallu kama raaitumuni usalli, semayang macam aku semayang. Mai pula dalam hadis bab jenazah ni, Nabi kata pada sahabat, sallu ala sahibikum, hampa semua pergi semayang dekat sahabat hampa. Nabi guna perkataan sallu, pergi semayang, sama dengan lafaz sallu kama raaitumuni usalli, semayang macam aku semayang. Tapi tak ada lah hadis Nabi kata siapa semayang mayat tak sah kalau tak ada Fatihah. Itu cuma ada untuk semayang 5 waktu. Tapi kerana dalam hadis jenazah ni Nabi guna perkataan sallu juga, hampa semua pergi semayang kat mayat tu, menyebabkan para ulama kata dia punya wazan, dia punya penimbang hukum adalah sama. Semayang mayat dengan semayang 5 waktu adalah sama hukum wajib, dan apa yang ada dalam 5 waktu, syarat-syarat dia itu juga kena ada dalam semayang jenazah. Dia faham begitu. Kalau Fatihah dalam semayang 5 waktu menduduki tempat rukun dan wajib, maka demikian juga Fatihah dalam semayang jenazah menduduk tempat posisi yang wajib. Itu dia sedang bahas perkataan Abdullah bin Abbas. Mari kita tengok lagi. Dalam sanadnya mana tadi? Hadis ini dalil menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah. Ini untuk mazhab tadi, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Ishaq bin Rahawih dan beberapa orang para sahabat Nabi. Menunjukkan dengan hadis ini menunjukkan adanya dalil-dalil menyatakan mesti baca Fatihah, wajib. Kerana yang dimaksud dari sunnah iaitu jalan yang disandarkan kepada Nabi. Kerana yang dimaksud di sini adalah lawan daripada benda fardu. Ini merupakan istilah yang dikenal dan ditambah dengan kewajipan dari penegasan ucapan hak, yakni tetap. Dia bukan kata sunnah, dalam riwayat lain dia kata haqqun wa sunnatun wa haqqun. Ini sunnah dan ini hak dalam sembahyang mayat. Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis daripada Ummu Syarik. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membaca Fatihah dalam solat jenazah. Ummu Syarik kata Nabi perintah kami baca Fatihah dalam solat jenazah. Ada hadis ni lagi, tapi hadis ni dhaif. Hadis Ummu Syarik ini adalah hadis yang dhaif, riwayat Ibnu Majah. Dalam sanadnya ada kelemahan. Dan hadis ini selaras dengan hadis Ibnu Abbas dan perintah menunjukkan dalil wajib. Walaupun hadis ini dhaif, tapi hadis ini dia punya nada dia sama dengan kalau ditimbang perkataan Abdullah bin Abbas, iaitu apa? Innaha sunnatun ataupun sunnatun wa haqqun. Baca Fatihah ini adalah sunnah dan hak. Ambil hadis-hadis dhaif yang lain. Hadis-hadis dhaif yang lain, Ummu Syurik kata Nabi mengarahkan kami baca Fatihah dalam sembahyang jenazah. Nabi mengarahkan kami baca Fatihah dalam sembahyang jenazah. Nabi suruh kami baca Fatihah dalam sembahyang jenazah. Bukan kata biasa-biasa, Nabi yang suruh, kami tak buat sendiri-sendiri, Nabi yang suruh. Lepas tu ditambah dengan perbuatan Abdullah bin Abbas, ditambah dengan riwayat daripada Jabir
Maka seolah-olah dua riwayat dhaif ni menterjemahkan apa makna Ibnu Abbas sunnatun wa haqqun. Jadi dia kata riwayat dhaif ni kita tak boleh tolak. Seolah-olah dia menterjemahkan makna hadis yang sahih ni. Pasal tu dia ada kaitan. Dia katakan marfu', dia ada kaitan. Tengok. Inilah yang dijadikan dalil kewajipan membaca Fatihah. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain daripada keduanya daripada ulama salaf dan khalaf. Adapun ulama lain, tengok. Adapun ulama lain yang lain berpendapat tidak disyariatkan Fatihah. Tengok bahasa dia, ikhwan. Bahasa dia agak bombastik lah juga. Dia guna perkataan tidak disyariatkan. Dia kata tak disyariatkan. Tak disyariatkan nak kata apa? Tak ada. Adamul masyru'iyah. Adam bermakna dengan ain kan, adam bermakna tak ada. Kalau Adam, cuba orang Nabi Adam, ni ain dal mim, Adam, lawan dia wujud. Belajar sifat 20 kan? Wujud artinya ada, lawannya Adam, tak ada. Jadi adamul masyru'iyah, masyru'iyatiha, maka Adam tak ada, tidak disyariatkan membaca Fatihah. Pasal apa kata tak syariat baca Fatihah ni? Kerana berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan kepada kami bacaan dalam solat jenazah. Bahkan dia berkata, bertakbirlah jika imam bertakbir dan pilihlah ucapan yang baik yang kalian sukai. Ada perkataan lagu tu daripada Abdullah bin Mas'ud pula. Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi yang kata pada kami. Nabi kata, kabbara iza kabbara al-imam wakhtar min atayibul kalama syi'ta. Nabi kata bila imam takbir, kamu takbir. Dan lepas tu kamu pilihlah perkataan-perkataan yang baik-baik untuk kamu ucap ke Tuhan untuk mayat. Maka daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, sebahagian ulama tadi mereka berpendapat apa? Fatihah bukanlah rukun. Soal kita nak baca, kita bacalah. Tapi dia bukan rukun. Maknanya kalau tak ada dia pun sembahyang mayat sah. Dan inilah juga di antara perkara yang menjadi penyebab kenapa Imam Sya'bi memberi pandangan dia. Sembahyang mayat boleh dibuat tanpa wuduk. Dan jangan habaq ke orang lah. Pandangan Imam Sya'bi. Abu Amir Al-Sya'bi. Ulama tafsir tu kenal. Kita baca dalam Qurtubi, jumpa nama dia berkenja. Tapi Nawawi tak setujulah dengan dia. Tak setuju tu bab lain. Masing-masing ulama seperti Nawawi juga tak setuju dengan saya kata tadi Al-Qadhi Abu Tib. Kan? Dia kata Al-Qadhi Abu Tib pun kata Fatihah adalah sembahyang jenazah bukannya rukun. Dia hanya benda yang dituntut je. Baca-baca, tak baca tak apa. Habis 4 takbir tu nak buat apa? Tak boleh selawat, boleh berulang-ulang baca doa. Ataupun kita ada doa pilihan diri kita sendiri untuk mayat. Macam Imam Syafi'i, dia ada bacaan doa dia khas dia buat untuk mayat. Nanti kita tengok, rasa ada kat sini, nanti kita akan jumpa. Imam Syafi'i punya doa khas dalam Al-Um disimpan. Kecuali ucapan ini tidak dihubungkan dengan intisar kepada kitab hadis untuk diketahui sahih dan tidaknya. Dan hadis ini menafikan sedang hadis Ibnu Ubad, hadis Ibnu Abbas menetapkan. Cuma apakah kedudukan hadis yang disebut oleh Ibnu Mas'ud ini? Penulis kitab kita kata hadis ini tidak dibahas dalam gelanggang kitab-kitab hadis. Sehingga kan kita nak tahulah kedudukan dia macam mana. Cuma dia kata adalah satu kaedah yang kita boleh pakai. Kaedah apa? Kaedah hadis Abdullah bin Abbas menunjukkan adanya Fatihah, manakala hadis Ibnu Mas'ud menunjukkan tak adanya Fatihah. Maka bila ada dua perkara ini, apa kita buat?
dia kata yang kita buat adalah ialah kita sabitkan, kita dahulukan yang menetapkan, kita takdim yang menetapkan. Kita Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud, ini anak murid dengan guru ni. Abdullah bin Mas'ud belajar tafsir, dia kan dia tunggu depan rumah Abdullah bin Mas'ud, dia nak tahu ayat-ayat Quran yang turun. Nabi bagi endorsement bacaan Abdullah bin Mas'ud, tapi bila Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran, Nabi teriak. Dia ajarah bacaan dia sangat dahsyat. Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, ini semua nama-nama qari yang besar zaman Nabi, sehingga Umar ambil dia jadi imam. Secara senior Abdullah bin Mas'ud lebih senior Abdullah bin Abbas ni, tetapi masalahnya kata penulis kita, mungkin dia mencetuskan satu benda untuk kita fikir. Kedudukan hadis Abdullah bin Mas'ud ni tidak tidak masuk dewan gelanggang, sampai kita tak dapat satu kepastian di kalangan para ulama kita hadis ni sahih ke tak. Tapi hadis Abdullah bin Abbas tadi jelas sahih. Tapi mereka juga kata laukana sahihan, kalau hadis Abdullah bin Mas'ud itu sahih, maka hadis itu lebih jelas. Maka kerana itu Imam Malik berpandangan dengan hadis itu. Bermakna di sisi Imam Malik ucapan Abdullah bin Mas'ud ini ada nilai. Maka Imam Malik terus memberi pandangan Fatihah bukanlah rukun untuk sembahyang jenazah. Tapi kalau kita benang dalam majoriti dengan minoriti, maka majoriti lah para ulama yang menyatakan Fatihah itu rukun sembahyang. Kalau tak ada Fatihah tak sah sembahyang. Tetapi minoriti bukan bermakna salah. Minoriti bukan bermakna salah. Dan bukan bermakna silap, bukan bermakna tak boleh amal. Ramai ulama berpandangan apa dia? Berpandangan tak sahlah minum air kecil unta. Tak sahlah minum. Tapi Nawawi sendiri dalam kitab dia Minhaj, dia kata hadis yang kata boleh minum air kecil unta tu sahih, walaupun dia khilaf dengan majoriti jumhur. Jadi itu bukan masalah. Kita nak tahu lah ni. Saya fikir hadis sembang tadilah, ni semua saware duk main ni kan, batu ababil tu kata tadi. Hari ni jumpa batu ababil, lepas ni pasti akan jumpa burung ababil. Kalau jumpa burung, takkan gajah tak jumpa? Kalau jumpa gajah, tuan gajah, lepas ni Abraha nanti keluar main. Rupanya Abraha ni tengok orang utara ke orang pantai apa? Pantai timur lah. Mana siapa tahu? Silap-silap Abraha. Ini semua betul lah Imam Syafi'i kata. Kalau kamu duduk dengan golongan-golongan rulat sufi ni waktu duha, tak ada sampai lohok bodoh. Tak ada sampai lohok bodoh. Itu nakal disebut perkataan Imam Syafi'i. Tapi tak apalah, bodoh is okay, bukanlah masalah jadi bodoh, tapi terlalu bodoh, itu masalah lah. Saya fikir orang kata, awak ini batu ababil ni, dia boleh tanpa syak, tanpa ragu. Oh ya ke, Masya Allah, la haula wala, Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Dia boleh percaya kan? Tapi kalau kita kata kat dia, sahabat, sembahyang jenazah boleh sembahyang tanpa Fatihah. Ada ulama kata sembahyang jenazah boleh walau tak ada wudu. Agak-agak dia berani buat. Dia tak berani buat. Walaupun ini ada perbincangan, yang tu tak ada langsung perbincangan. Yang tu tak tahu lagi betul ke tak, tapi dia boleh. Mana mai saya pun tak tahu. Ustaz Nahabak tadi jumpa rambut Khadijah. Tapi bagi tahu aurat, tapi boleh dalam Facebook. Nak kata apa dia? Dia kata bodoh sikit-sikit is okey. Tapi bila bodoh terlalu sangat, orang kata apa? Ahmak. Jangan. Boleh percaya? Anda tengok dulu dia punya urutan kan. Dia start keluar dengan selai janggut Nabi, selai rambut. Dia start keluar. Lepas tu lah ni dia keluar benda-benda yang pasal apa? Bila umat dah boleh menerima, dia test market. Bila umat dah boleh menerima,
Lepas tu siapa akan pula pergi buat kajian, bukti apa kata? Bukti DNA dia kosong. Betul Ustaz Nan, kita tengok dia orang kan. Mana hai capra saya pun tak tahu. Dia pergi masuk DNA mana pun tak tahu. DNA rambut Nabi dengan baju Nabi naik Isra' Mi'raj tu, DNA dia kosong, menunjukkan. Lepas tu dalam itu dijumpa apa? Dijumpa kata apa? Meteors. Yang lekat di baju Nabi tu bukan benda dunia. Bukan benda bumi, semua benda langit. Maknanya inilah jubah yang Nabi pakai pada malam Mi'raj. Okey, kalau itu dah umat boleh terima, so lepas ni tak ada apalah nak susah nak terimanya. Dia masuk Depan ni dia boleh masuk, Zulfaqar boleh mai. Zulfaqar yang Nabi pakai, pedang Nabi pakai tu Zulfaqar. Semua orang tak boleh angkat pedang tu. Sayyidina Ali je boleh angkat dengan satu tangan. Abu Bakar nak angkat tak boleh, Umar nak angkat tak boleh. Yang boleh angkat dua orang adalah Nabi dan Ali. Zulfaqar. Kalau Zulfaqar semua dah mai, corona pun dah mai, maknanya apa akan terjadi? Mahdi akan keluar, Dajjal akan keluar. See? Apa? Umat sedang memburu ini. Umat sedang memburu kegilaan. Maka mesti kita kena kata ini semua kerja gila. Maka orang yang mempunyai pemikiran sayang pada sunnah ni tak ada kena mengena dengan benda ni. Ada buku nama Tabarruk. Betul ada. Ulama tidak ada khilaf langsung kalau benda tu berasal daripada Nabi. Ummu Sulaim menyimpan ayat peluh Nabi, semua ulama tak terima. Betul benda tu daripada Nabi, ya semua terima. Tapi soalnya mai kat kita ni replika. Apa kena mengena hak topi jual tu panggil cap dengan maulid Nabi? Apa kena mengena? Ulama-ulama duduk di bumi Spain seperti Imam Qurtubi yang boleh buat tafsir sampai 30 juzuk Qurtubi, Jami'ul Ahkamil Quran. Ulama-ulama panggil bumi apa? Spain kan? Andalusia, bumi apa? Cordoba. Ulama-ulama di bumi Spain dalam tarikh cerita apa? Seorang tak pakai kepiah. Seorang. Dia berbeza ulama sebelah tanah Arab. Macam kita nisbah pada Imam Syafi'i, Imam Malik, ulama belah Arab ni semua dengan serban. Ulama-ulama Andalusia ni alim besar-besar, satu tak pakai kepiah, kepala ni kosong. Saya pakai juga songkok. Macam Ustaz Nan, semua ulama belah-belah Andalusia. Kalau kita nisbah bubuh songkok atas kepala ni tutup adalah warak, apa kita nak kata ke mereka? Mereka ni tak warak, mereka ni tak sayang Nabi. Saya tengok di Jamiah Saddam Hussein, pensyarah-pensyarah yang mengajak hadis pakai kot, pakai tie. Saya kata ke Ustaz Allah, patutlah hampa mengaji hadis tak berkat. Rupanya macam ni siapa? Kopiah tak pakai. Tak ada, janggut-janggut dia semua tak ada. Tapi siapa dia? Syekh Ala. Siapa dia Syekh Ala? PhD di hadis. Mengajak. Siapa dia Syekh Ammar? PhD dia Nahwu dan Sarah. Ilmu alat. Mengajak. Siapa dia Syekh ni? Anak murid Syekh Abdul Karim Mudarris. Profesor di fakulti. Pergi universiti pakai kot, pakai tie, kepiah tak pakai. Mengajak apa? Mengajak akidah Tahawiyah. Kita ni Ustaz Nan, kita main masjid kena pakai kepiah. Kita pipi kita tak lalulah mengaji dengan mereka. Kita kata apa punya pattern ni, duk bagi setan kecil atas kepala. Rupanya setan kecil atas kepala kita, bukan kepala dia. Sebab pasal kita ada otak yang kuno dan kolot. Sayang Nabi. Sedangkan Quran buka mata kita, sayang Nabi bukan masalah kita pergi beli topi maulid Nabi tu. Bukan pergi tengok batu Abraha. Zikrun Nabi ni apa dia? Sayang Nabi tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Orang India nak ikut Nabi, fattabi'uni. Orang British nak ikut Nabi, fattabi'uni. Orang Rusia, orang Barat, orang mana sekalipun sayang kepada Allah, ikut Nabi. Fattabi'uni tu ikut Nabi, ikut apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, khuzu anni manasikakum. Kalaulah benda-benda ni menjadi tanda cinta pada Nabi, ikhwan, kita boleh kata separuh daripada umat Nabi Muhammad ni memang tak ikut Nabi. Dan kita tak boleh buang golongan munafik daripada ikut Nabi. Sebab depa munafik yang duduk zaman Nabi tu, tentu dah tu pakaian dia. Tentu dah. Nabi dengan alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tu jauh kan. Bahkan dia lahir tahun tu. Tahun tu dia lahir. Sangat dekat kejadian di Baida tu, di kawasan Baida yang mereka nak masuk ke Mekah dalam hadis Bukhari tu, dekat sangat dengan Mekah. Nabi dekat sangat. Tapi koklah Nabi kata, jom kita pergi buat satu rombongan pergi tengok apa jadi dengan bangkai Abrahah lah ni. Jom sahabat-sahabat, jom kita pergi cari tak mana gading gajah tu. Sedangkan Tok Nabi nama apa? Abdul Muttalib. Tok Nabi yang sambut lahir Nabi tu, kan? Dia yang buat apa? Kekah-kekah sunat kat cucu dia Muhammad ni. Dia itulah yang bertarung dengan tentera Abraha. Wakil tentera Abraha kan masuk ke Mekah. Dia bila dia dengar depa dah dekat dah, takut dia. Apa dia buat? Dia pergi cari habis dia punya kambing-kambing. Sampai orang kata dekat dia, wahai Abdul Muttalib, unta ni kah yang hang cari? Unta ni kah hang cari? No, dia pun nak godam Kaabah. Dia pun main dengan gajah. Kata Abdul Muttalib, dia kata, ni ibil ini semua ni, ibil ni, aku tuan dia. Ana rabbul ibil. Aku tuan kepada ibil. Manakala Kaabah ni ada tuan dia. Tuan Kaabah jaga Kaabah, tuan ibil jaga ibil. Aku serah Kaabah di bawah Tuhan, aku tak boleh jaga dah. Dia dekat sangat kalau dia nak cerita apa-apa kat cucu dia ni. Tapi Nabi tak pergi cari ya ketik batu neraka tu. Kita pergi cari. Nak buat apa ketik batu neraka? Buat cincin. Kalau buat cincin, panggil cincin apa? Cincin neraka. Kita dengan neraka, Allahumma ajirni minan nar kah? Ataupun Allahumma adkhilni nar. Ya Allah, jauhkan aku dengan neraka kah? Ataupun Ya Allah, masukkan aku dengan neraka kah? Dalam riwayat yang dipertikaikan sahih kedua kan, lepas sembahyang maghrib subuh baca 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Kita pergi ambil tunjuk ke orang dalam neraka. Neraka ni ada. Esok Quran kata dari', Quran kata ainin aniyah, Quran kata zakum. Unta lari tengok dari'. Pasal dari' ni dia macam, kita panggil apa? Melayu panggil apa? Daun-daun keman tu. Tahu tak? Duri keman. Kan, duri keman tu. Unta kalau dia macam apa, daun-daun tu dia duduk celah. Dia naik serobot celah. Jadi daun tu tutup dia. Tapi unta bagus, pandangan mata dia bagus, dia nampak. Dia katalah unta tu raplah apa tak tahu hari tu, dia tak nampak. Dia tergigit sekalian tu kan, tengok dia lari macam orang lari kena histeria. Pasal apa? Daun tu kalau lekat atas sini, keluar tak boleh, turun tak boleh. Dia mati tak makan, dia mati tak minum. Leleh yang mata dia. Dari' banyak tumbuhan ni tumbuh di tanah Arab. Besok kita pakat-pakat ambil gambar. Inilah dari'. Lepas ni duk main semua isi neraka. Dah dulu ada gambar isi neraka, elok dah. Tak apalah nak tengok, tapi kenapa tumpuan kita ke situ? Akhirnya yang kita duk belajar sunnah ni orang tak terima. Kan? Sampai hari ni orang tak boleh terima kita kata Nabi tak buat tahlil, Nabi sembahyang tak ada usalli. Semua orang tak boleh terima. Tapi bila habaq rambut Khadijah, rambut Ummahatul Mukminin, dia bagi satu tumpuan untuk benda yang no point. No point. Darah, orang boleh buat main darah. Hari itu siapa pula pergi makan darah?
Semua duk didera kula semua ni. Kesiannya kat kita. Yalah, saya pun tak tahu lah. Ini melibatkan pihak pemimpin lah, pemerintah, apa yang dia kena buat. Tapi bila kita dengar kata dalam kitab kata boleh sembahyang mayat tak baca Fatihah, dia terkejut je aku. Allah, ni puak mana ni kan? Dia pergi tengok batu Abraha tu kan, batu Ababil tu, dia tak terkejut. Dia dengar kata ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud, tak baca Fatihah pun tak apa, bacalah doa, bacalah selawat banyak-banyak. Dia terkejut, ni sembahyang apa ni? Ni Syiah ke? Syiah dia berkata. Syekh tu kat jadi Syiah dia berkata. Dan dari Al-Hadi, daripada Hadawiyah, dan sekelompok ulama daripada Ahlul Bait, bahawa membaca bacaan adalah sunnah kerana mengamalkan hadis Ibnu Abbas, sunnah, dan anda telah mengetahui maksudnya daripada lafaz dan berdalil dengan kewajipannya bahawa mereka bersepakat bahawa itu adalah salat, dan telah tetap dalam hadis, iaitu Nabi kata tidak ada salat kecuali dengan Fatihatul Kitab. Ini termasuk dalam kategori keumuman hadis, dan mengeluarkannya dari keumuman ini memerlukan dalil ataupun tempat memerlukan dalil. Ya. Seolah-olah Imam San'ani ini dia cenderung dengan pandangan yang menyatakan Fatihah mesti ada dalam solat jenazah. Dia kata kita balik kepada umum hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata la salata illa bi Fatihatil Kitab, tak ada sembahyang melainkan dengan Fatihatul Kitab. Dia kata fahiya dakhilah tahtal umum. Hadis ni masuk dalam keumuman semua benda kita panggil solat. Solat jenazah kita panggil solat, solat biasa panggil solat, gerhana panggil solat, minta hujan panggil solat. Semua apa saja nama solat dia masuk secara umum dalam hadis ni, maknanya mesti ada Fatihah. Dia kata kalau kita nak keluarkan wa ikhrajuha minhu yuhtaj ila dalil. Kalau kita nak keluarkan sembahyang jenazah tak perlu baca Fatihah. Tak baca Fatihah pun tak apa. Dia kata kita nak keluarkan dia, kita nak ikhrajkan dia, dia kata yuhtaj, dia berhajat kepada dalil lain. Baik. Soalannya sekarang, dalil lain tu ada ke tak ada? Kalau melihat kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud, itu dalil lain. Cuma penulis kata kenapa dalil ni tak dibahas. Itu saja keraguan yang dia timbulkan. Sebab Abdullah bin Mas'ud kata dia guna perkataan yang marfu'. Dia kata apa? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia kata Nabi tidak pernah pun Nabi menetapkan kepada kami qiraah fi salatil janazah. Adanya bacaan Fatihah dalam sembahyang jenazah. Bukan Fatihah, adanya bacaan daripada Quran dalam sembahyang jenazah. Tak ada. Dia sebut benda lagu tu, dia kata Nabi tak menetapkan kepada kami. Bahkan Nabi kata kalau imam takbir kamu takbir, lepas tu wakhtar ma atayibul kalam ma syi'ta. Kamu bacalah perkataan yang baik-baik yang kamu suka. Doa tu kalam yang baik-baik. Selawat tu benda baik-baik. Kalau hadis ini sahih, maka inilah dalil yang boleh mengeluarkan sembahyang jenazah berbeza dengan sembahyang lain. Tapi San'ani kata kenapa dalil ini tak dibahas? Kerana itu kita kata Imam Malik telah mengambil dalil ini, menyatakan dalam solat jenazah tidak ada bacaan Quran. Ya adanya takbir, berdoa, berselawat. Tapi penulis kita dia seolah-olah condong kepada pandangan menyatakan wajib, mesti ada. Tapi kita sebagai talabul ilmi, kita tengoklah semua ni. Kita tengoklah dan kita ambil nota lah. Sekurang-kurangnya kita tahu
Mazhab yang kata tak payah baca Quran dalam sembahyang adalah mazhab Malik. Bukanlah mazhab yang salah. Macam mana? Yang kata ni batu ababil tak ada mazhab lagi. Ini rambut Aisyah tak ada mazhab lagi. Penulis kata. Ya, ya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Mungkin maksud dia para ulama tidak memberi komen yang banyak pada hadis ini. Tapi kalau kita merujuk kepada metod, hadis yang pertama kita baca hadis Jabir. Hadis Jabir itu dhaif, kan? Tapi kenapa Ibnu Hajar Asqalani masukkan juga hadis ini? Tak mula-mula kita belajar tadi. Kerana hadis ini riwayat Syafi'i dhaif. Hadis ini bercakap tentang 3 benda, kan? Iaitu takbir sembahyang mayat ada 4, baca Fatihah, dan yang ketiga maudhi' Fatihah. Tempat Fatihah adalah pada takbir pertama. 3, tapi dia dhaif. Sebab dia dhaif, dhaif itu sebab sanad dia lah ada Abdullah bin Uqail. Ulama mendhaifkan dia, tapi ucapan Jabir itu yukabbiru ala janaizina arba'an. Perkataan tu marfu'. Betul? Sesuatu yang marfu' diperhati oleh ulama hadis. Kalau ini dikatakan marfu', sama dengan perkataan Abdullah bin Abbas tadi, annaha sunnatun, jauh lagi marfu'. Benda tu memang sahabat tak akan kata ni halal, dihalalkan bagi kami, diharamkan bagi kami. Sahabat tak akan guna perkataan tu. Melainkan sahabat akan guna perkataan tu apa yang sebut daripada mulut Nabi. Pasal tu bila sahabat kata uhilla lana, dihalalkan kepada kami, bermakna itu marfu'. Itu perkataan yang marfu', perkataan yang sahabat. Mana sahabat ada hak menghalalkan satu benda? Dia daripada Allah kepada Rasul. Bila sahabat kata kunna na'udu, itu perkataan marfu'. Kami kira. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas diguna perkataan ini. Lam yuwaqqit lana Rasulullah. Lam yuwaqqit lana Rasulullah. Rasulullah tak pernah menetapkan pada kami. Itu perkataan yang marfu'. Perkataan ini ada nilai, ada makna. Lepas tu Imam Malik ambil. Cuma ialah setiap para ulama ni kita belajar dalam hal-hal kenapa mereka khilaf. Ada para ulama cara dia nilai hadis itu, dia mendhaifkan, dia mensahihkan. Kadang-kadang dia tashil, kadang-kadang dia tak ketatkan sangat syarat tu, kadang-kadang dia ketatkan riwayat-riwayat tu. Itu semua adalah menyumbang. Tapi perkataan Ibnu Mas'ud ini adalah perkataan yang jelas. Cuma dia kata antara hadis Ibnu Mas'ud dengan hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas ni jelas sahih. Hadis Ibnu Abbas ni jelas sahih. Semua menyebut kedudukan dia sahih. Dia kata sunnatun wa haqqun. Cuma ulama kita bincang makna sunnah di situ apa dia? Wajib ke ataupun memang Nabi pernah membaca Fatihah, tapi dia tak lari dengan hadis Ibnu Abbas. Nabi baca, tapi Nabi tidak menetapkan. Dia kata tak? Dia kata sayangnya dia tak dihubungkan dalam al-Jisr kepada kita Ali. Mana dari tadi memang tak ada ucapan. Dia tidak ditulis. Tak ada. Itu maksud dia lah. Maksud dia kata sayangnya dia tak dihubungkan dengan mana-mana kita Ali. Ya. Tak, bukan. Dia memaksudkan ulama-ulama ni, kalau kita ambil mazhab Syafi'i, ketika mereka berhujah tentang mazhab Syafi'i sebagai contoh, ketika mereka berhujah-hujah, mereka tak gabung hadis ni. Dia tak gabung, dia tak bermaksud. Dia semua ambil hadis Abdullah bin Abbas. Dia tak ambil riwayat pada Ibnu Mas'ud. Dia sanggup ambil riwayat Jabir tu.
Dia pun tak boleh. Dia pun tak ambil. Kita kata lam ya'izhu ila kitab. Mereka tak kukuhkan dia dalam kitab-kitab, lam ya'izhu. Jadi dia kata bila ada nafin, kita kata dia huwa qauli sahabi ala annahu nafin, maka ada yang musabbit, dia kata wa huwa muqaddamun, maka yang sabit itu didepankan. Itu saja kaedah dia. Tapi kalau kita tengok dari segi mazhab, ada tak ada mazhab pakai yang ni? Ada mazhab Malik. Wujud. Ada. Cuma kalau kita bincang, kalau kita nak selangkah lagi, kita bincang dari segi tadi kita terimalah pasal tu benda tu jadi khilaf. Jadi khilaf ni bermakna tidak ada dalil yang jelas. Sama ada ke arah baca atau ke arah tak baca, tak ada dalil yang jelas. Cuma yang kata Fatihah ni wajib baca, berpandukan dalil-dalil itu, dia rasa arahan isyarat ke situ kuat, maka dia tahqiqlah, dia ijtihadlah dengan dalil-dalil dan bukti yang dia ada. Yang kata tidak ni, dia ijtihad cara dia. Cuma kita, bila kita belajar, kita kumpul dua benda ni, kita masih boleh teliti lagi. Masih boleh teliti lagi. Nampak perkataan Ibnu Mas'ud ni kukuh, bukannya tak kukuh. Dia sebut, dia kata Nabi. Takkan dia saja nak kata Nabi tak syariat, Nabi tetapkan. Kalau benda Nabi tak tetap, sahabat kata Nabi tetap, itu bohong. Tak boleh. Ahlussunnah telah pun sepakat sahabat tidak pernah berbohong. Kena berbohong pada Nabi dengan sengaja satu tempat duduk dalam neraka. Tak, sahabat takkan bohong. Ibnu Umar kata dihalalkan bagi kami 2 darah dan 2 bangkai. Terkejutlah orang kan. Quran kata darah tak boleh makan, bangkai tak boleh makan, itu nas Quran. Tiba-tiba dia kata boleh 2 darah 2 bangkai. Lepas tu ada satu sahabat saya cerita baru ni, satu kakak tu mai di kedai dia. Kakak tu tak tahu selama ni yang kata hati tu darah. Dia panggil hati ayam kan. Dia kata hati tu darah. Habis kalau bukan darah apa dah? Saya ingat hati ya. Memang nama dia hati, tapi dia punya isi tu darah lah. Ya ke? Ya. Tapi kalau darah tak boleh makan. Ustaz saya ajak memang darah tak boleh makan. Tapi Nabi kata ni hak jenis boleh makan. Dia tak terima sampai sudah. Saya tak mau makan dah hati darah. Quran kata tak boleh makan. Dia tak mau makan dah hati. Dia berani katakan jarak dengan hut. Jarad dan hut. Jarak ni belalang hak besar tu. Dan hut, ikan hak besar ni dia ada tengkok. Kalau nak sembelih pun boleh. Tapi Nabi kita tak ya. Makan lagu tu. Selagi mana dia tak beracun, selagi mana kita tak nampak gambar kata kita tak iktiraf dia makhluk ikan. Kalau dia keluar main dengan satu muka, ini bukan ikan ni, aku rasa makhluk apa pun tak tahu nama, lain bab mah. Yang tu keluar. Tak ada racun, dia tak main dengan gigi. Gigi ni Imam Malik kata cara dia sengih tu kita takut tengok dia. Kita tak makan. Tapi dia mainlah muka apa, dia duduk dalam laut, dia tak ada racun apa, dia mati, dan mati pun tak busuk apa lagi, kau boleh makan dia. Dan apa? Dan kabid dan tihal. Kabid ni hati, tihal ni kita panggil macam-macam nama lah. Lembu kita panggil kelempung lah, limpa lah. Itu tihal. Itu semua boleh makan. Itu semua termasuk 2 darah. Ini pula termasuk 2 bangkai. Boleh. Memang kita, belalang kita lepas bersih rumput kecil. Kalau masa dia tanam gandum tu, lepas dia nak ni, dia ada musim belalang attack. Besar-besar. Belalang nak punya besar-besar. Jadi kalau kita nak letak pisau, nak sembelih, nampaklah dia punya ni. Tapi tak ada, orang patah-patah dia punya tu. Nasi kau lah belalang, bismillah, lepas dia dalam panas, tutup dia lagu tu. Lupa, sengak. Kerak-kerak, macam ropok orang, kerak. Sedap. Dia orang kata penat, makan bagus. Tak tahulah, saya tengoklah dia cucuk macam sate. Tapi makan tak biasalah, tak biasa.
Kita panggil belalang kunyit kan. Macam mana je? Buat sedap. Dia goreng tanpa minyak. Saya tak pasti tanpa minyak terus ke ataupun minyaknya sikit, saya tak pasti. Kita tak biasa. Kita pun belalang kunyit bila-bila sekali main. Dia pun main satu kumpulan tu. Dia attack tanaman-tanaman. Tutup soal sekolahnya belah utara ni tutup. Dia main. Tapi tak ada lah orang mati pasal belalang. Tapi seronok dia nak jual belalang, pergi market banyak jual belalang. Kita kata kat rumah aku belalang aku tak nak makan pun. Rupanya Nabi sebut tu Masya Allah, ada negeri makan. Ada negeri makan. Allah bukan kata belalang sahabat, habak telur penyu pun kita tak makan. Ulama-ulama Syafi'i bincang telur penyu dia boleh makan ke tak? Dia berbincang. Kalau telur tu bertukar jadi darah, haram makan. Selagi tak bertukar jadi darah, boleh makan. Tapi makruh. Mak penyu haram makan. Pasal apa? Pasal kita tak ada sembelih dia. Dan dia pun makhluk yang boleh duduk sini, boleh duduk sana. Tapi di atas nama telur, keluar sebagai telur, sebab dia belum jadi satu objek lain lagi. Boleh makan. Telur boya, telur itik pun tak makan. Telur boya. Boya bertelur ke beranak? Kita pun tak pasti boya. Betul? Telur masin kan? Ada orang buat masak lemak. Dekat apa itu, dekat Kemunting tu ada satu restoran asam pedas. Bukan boleh cerita. Kat Kemunting tu. Sampai lampu stok Kemunting, belah kiri nak pergi Batu Kurau kan, ambil belah kanan. Belah kanan kan, terus ke depan. Tak sampai lah Tesco, tak sampai lagi. Dia buat asam pedas. Dia punya kedai cikgu, saya ingat kat 40 ke 50 macam makanan dia. Salah satunya telur itik masak kuning tu sedap sana. Sedap. Telur belangkai jurutung banyak je. Zaman tanah merah tak buat lagi tu. Belangkai masa pada depan rumah ambil. Tapi belangkai ni masa tangkap jangan pegang helmet dia. Bila kita pegang kepala dia automatik dia akan matikan telur dia. Dia akan jadi macam ayam. Lepas tu orang tua suruh dia pegang ekor. Dan dia pandai masa nak pegang dia kan bergerigi kan, tajam. Orang tua tengok dia bila nampak kata gigi-gigi ayam tu buih berjalan. Buih berjalan tu dia duduk nafas. Lepas tu nak kena tengok pula jantan betina yang mana. Dia khilaf. Dia khilaf. Dia jantan di bawah, perempuan di atas. Jadi kita angkat dua sekali, hak jantan tu balik jauh-jauh bang. Ambil yang betina tu balik. Tapi Ustaz Nan, kalau tunggu dia mati 2 minggu, dia tak mati. Dia kalau dia mati, busuk. So macam mana nak makan dia? Hanya ada 2 cara. Rebus hidup-hidup, bakar hidup-hidup. Tapi dia nanti duk. Orang tu kata gamak makan melangkah. Gamak tak gamak, tunggu dia masak, memang gamak. Tengok masa dia tu tak gamak. Tapi cara kita nak makan dia jadi makruh lah. Pasal apa kita, tapi itu cara Tuhan buat dia. Nak kata haram tu tak lah. Benda-benda yang Allah mendiamkan diri, Nabi kata adalah rahmat untuk umat aku adalah hal makan minum ni. Kita nak makan tak makan, macam kita lah. Ada pandangan-pandangan lain boleh makan boya. Orang bincang boya ni betul-betul ada taring ke tak ada taring. Lidah tak ada. Dia bukan benak taring pun, tapi itu adalah gigi dia sesuai dengan nisbah mulut dia. Kan? Jadi hadis-hadis yang kata makanan 2 alam ni, dia duduk sana, dia duduk sini, tak boleh makan. Hadis tu kuat ke tak? Hadis tu pun orang bincang kuat tak kuat Ustaz Nan, tambahlah hadis yang kata tak boleh campur makanan laut dengan darat. Ini hadis ni, satu makhluk dalam laut boleh hidup, atas darat boleh hidup. Hadis tu orang bincang lagi. Hadis tu sahih ke tak?
Ambil hadis tu letaklah kontak belangkah. Dia boleh hidup seminggu. Mazhab Syafi'i ada ta'rif dah, mazhab Malik ada ta'rif dah. Akhirnya mazhab Malik keluarkan belangkah boya boleh makan. Bukan saja boya boleh makan, bahkan boya di antara makhluk yang paling jujur dalam dunia. Sebenarnya boya kalau dia kahwin, itulah bini dia. Dia tak ada bini lain dah. Dia satu makhluk, itulah pasangan dia. Dia hidup, dia sampai mati. Tapi kita kata lelaki kalau banyak pasangan lagi boyak. Ada. Maknanya kita kena tambah sikit lah. Boya dia jujur dengan pasangan dia selama dalam laut. Kena tambah. Bila dia naik atas darat, lain pula ceritanya. Dia jujur dia lalu atas darat. Tak apa ya. Kita hak bewak ni kita kena panggil nama lain, dia bukan dah. Pasal bahasa kita yang panggil bewak. Dia panggil dah. Sebab saya tengok Haji di Market Ira, depa sembelih dah. Dah tak besar Haji, dia besar-besar ni. Tapi Haji bisa tengok dia macam ni lepas sembelih dah. Aduh. Azman bisa tengok? Dia tengok. Ustaz Nan dia mati bukan 2-3 minit Ustaz Nan. Boleh pergi 1 jam. Bersembelih dia bergantung ekor dia tu. Dia tak mati, dia boleh duduk perhati orang tu. Dia tengok orang. Tu nak patut orang suka pukul kepala dia no. Pam belas kali tetak kepala. Tak mati. Pasal apa dah? Orang tu kata balasan makan anak. Orang tu ruang makan anak kan. Bagi tang kepala dia. Ya subhanallah. Dari satu arnab, kalau tengok orang sembelih arnab. Kalau kita tengok orang sembelih arnab ni, saya rasa kita boleh tak makan. Pasal kematian yang cukup sedih. Tak makan. Betul dia tak tahu. Asyik. Dia punya kelembutan dia tu, kita boleh menangis. Kalau kita tengok ayam kan berbuah. Allah kita kata amboi ayam ni. Anak dah. Kita jadi ya Allah. Nabi tak makan arnab. Nabi kata aku tak gamak makan arnab. Arnab ni makhluknya ada haid, Nabi kata. Aku tak mau dah. Tapi Nabi tak kata haram. Dia apa? Macam dia apa dia tak buka. Dia macam mana? Dia Pasangan dia. Arnab pun. Oh masya-Allah. Patut gigi dia kuat. Itu khasiat dia. Ada satu je. Asyik biar Arnab tak tahu pasal kita. Baik, ikhwan. Boleh Ustaz Nan? Lepas tu penulis kitab kita kata apa? Dia kata ini termasuk dalam kategori keumuman hadis dan mengeluarkannya dari keumuman ini memerlukan dalil. Adapun itu dia sebut. Jadi seolah-olah pada dia belum ada lagi dalil mengeluarkan la salata illa bi fatihatil kitab, tu belum ada lagi dalil. Semua dalil-dalil datang ke arah kena baca Fatihah. Kecuali inilah perkataan Ibnu Mas'ud ini. Lepas tu dia kata adapun tempat bacaan Fatihah itu setelah takbir yang pertama, kemudian ia bertakbir dan berselawat atas Nabi SAW, kemudian bertakbir mendoakan mayat dan cara berdoa sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis berikut. Okey, dia selesai dah berkenaan dengan membaca Fatihah. Ulama mazhab Syafi'i pun ada kekal dengan dua pandangan, iaitu apa dia? Bila kita baca Fatihah ni, amin baca tak?
Mereka kata ya amin dibaca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim baca tak? Iftitah baca tak? Sebahagian para ulama Syafi'i kata itu semua tidak disunatkan. Tapi lagi sebahagian kata disunatkan. Sama macam sembahyang yang biasa. Hak lagi satu kata tak, kerana sembahyang mayat ini kita kena buat supaya mayat itu dibuat dengan segera. Maka iftitah semua ditinggalkan. Kemudian mazhab Syafi'i ada bincang lagi, Fatihah ni baca pelan ke baca deras. An-Nawawi mensahihkan pandangan dia kata baca pelan. Tapi masih ada lagi perbincangan sikit mazhab Syafi'i, kalau sembahyang mayat tu siang dengan sembahyang mayat tu malam, ada beza tak? Kekal dengan dua pandangan. Satu pandangan kata tak, sembahyang mayat ni siang ke malam baca pelan. Tapi lagi satu pandangan kata kalau sembahyang malam baca jahar. Tetapi Nawawi mengesahkan yang dalam sembahyang mayat, kata Nawawi yang asahnya ialah pandangan dalam mazhab Syafi'i, dalam sembahyang mayat ni suara diangkat ketika dua keadaan saja. Satu ketika bertakbir, kedua bagi salam. Lain semua tidak diangkat suara. Ini penegasan daripada Imam An-Nawawi. Kalau kita ikut hadis Abdullah bin Abbas, maknanya kadang-kadang kita juga boleh baca Fatihah dengan suara yang kuat dalam sembahyang mayat. Dan kadang-kadang kita juga boleh baca surah dalam sembahyang mayat. Sebab dalam hadis ini menyebut tentang surah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bila kadang-kadang ahyanan sama dengan sesuai dengan perkataan Abdullah bin Abbas, iaitu apa dia? Dia kata liya'lamu annaha sunnah, supaya aku nak bagi tahu, aku nak mengajar orang ini adalah sunnah. Kalau sampai orang tak tahu tu adalah sunnah, masalah. Bila kita buat orang kata sesat, maknanya telah hilang, sunnah ni telah mati. Maka kadang-kadang bacalah kuat sikit. Di antara sunnah yang dah mati di tempat kita ni, kalau kita buat, saya boleh kata dalam Malaysia lah, ialah sunnah sembahyang pakai kasut. Dah tak ada orang, habis lah. Lagi satu apa dia? Sunnah berjalan tak pakai kasut. Dua telah mati. Dua keadaan kan, kita duduk atas kubur, berjalan tak usah pakai kasut lah. Lepas tu dengan beberapa perbahasan ulama lain, kena jaga hadis-hadis Nabi kata la darara wala dirara. Jangan kita buat jangan kita mudarat kan, dan jangan kita memberi mudarat kan. Maknanya kita tak pakai kasut tu, tempat itu okey dan badan kita boleh menerima. Kalau tercucuk lepas tu kita jadi mudarat, jangan. Baik. Okey, tak usah pakai kasut. Lagi satu, Nabi ajak kita, kalau kita pakai kasut, tiba-tiba sebelah kasut tu putih ataupun koyak, tak sesuai dipakai, Nabi kita jangan pakai sebelah. Malaikat Nabi kita buka, berjalan tak pakai kasut. Lagi satu Nabi ajak, kalau kita tak mau berjalan, Nabi kita duduk dan repair kasut tu, baru teruskan jalan. Jadi ulama-ulama hadis kata di antara benda Nabi suruh buat sunnahnya ketika kasut putih ialah berjalan tanpa kasut. Jangan satu pakai kasut, satu tak pakai kasut. Maka kita kena tunjuk tapak kaki kita ni kena juga tanah tempat asal kita. Dan Nabi pernah sembahyang dalam keadaan pakai kasut. Sehingga ulama-ulama kita walaupun zaman sekarang ni, mereka masih sebut cari satu kasut yang boleh masuk dalam rumah, pakai sembahyang malam. Yang dia kasut pakai, semua pakai. Itu ada yang pakai macam kulit tu kan. Ada jual pakai. Alhamdulillah. Khuf di Mekah kadang nampak orang pakai kan. Na'al pun tak apa, na'al ni selipar. Sembahyang pakai selipar. Dia hazak lah. Khuf.
Kita pakai na'al. Slipper kan. Dulu kita pergi hotel, dululah. Lah ni saya tak tahu. Hotel bagi satu kasut. Pakai sembahyang. Terus buka. Diri dengan tu atas sejadah. Masa rokok pakai dia, i'tidal pakai dia, duduk semua pakai dia. Kalau tanah tu mengharuskan tak apa tak, tu pakai kasut. Ini di antara benda yang kalau dibuat balik kan dia akan jadi satu pelik sikit. Awak dia ni buka kasut ah. Jadi semayang dekat luar, tak boleh musafir kan. Kadang-kadang kita tengok masa kita pergi jalan, kita semayang pergi jalan kan. Orang kita pakai kasut. Pakai kasut terus. Orang tengok kita orang kata pelik. Orang kata pelik bagus. Dah kita orang tak tengok pun pelik. Dah pergi buat lagu tu. Ya, tegak sunnah ni pelik. Cakap sunnah ni pelik. Batu ababil tak pelik. Betul sungguh. Ustaz Nantri ada cerita orang tua-tua dulu. Yang satu wali berjalan dengan murid dia. Dia nak belajar kewalian kan. Dia berjalan lah. Masa nak berjalan tu, dia beli kita 4 keping roti tu. Dia bawa dalam beg. Jalan. Jumpalah benda pelik-pelik. Satunya jumpa apa? Dia tu duk kriau-kriau sakit. Orang tu memang berubat, orang ni tak memang berubat. Jadi wali ni memang berubat lega. Adalah dia bagi apa? Bagi wali tu pi. Lepas tu seberang jalan, tak ada perahu. Wali ni kata kat dia, ikut aku lah. Ini macam cerita bukan kata marfu' maudhu'. Wali dia terpegang aku. Lintas atas sungai. Tak basah. Lepas tu wali tu lapar. Wali tu kata buka Ustaz roti tu. Bagi. Buka roti 4 tinggal 3. Wali terkejut. Wali kata mana pergi lagi sekeping. Anak murid dia kata tak tahu. Wah dia haria. Dia lapar kot dia haria. Jalan. Jumpa satu kes. Dia tu buta. Wali tu ambil tongkat, katuk kepala dia. Celik. Anak murid ni kata kat wali, Masya Allah Tuan Guru, saya daripada mula saya ikut Tuan Guru, semua jadi pelik-pelik. Pelik semua. Wali kata tak, lagi pelik ada. Roti 4 tinggal 3, lagi pelik. Sikit punya duk pelik dia. Wali boleh jalan hati ayat pun dia tak risau. Mana roti boleh hilang. Sampai sudah dia tak mengaku itu yang best. Pergi ambil batu ababil. Kita orang Islam ni kalau ada batu lah yang boleh kita raikan, Hajar Aswad lah. Banyak-banyak cerita dia kata batu tu turun daripada surga, putih. Lepas tu musyrikin sentuh jadi hitam. Cerita kan? Tapi Sayyidina Umar, apa dia kata kat batu tu dalam riwayat Muslim? Dia kata kat batu, dia kata hang batu. Kalau bukan kerana Rasulullah kucuk hang, aku takkan kucuk hang. Hang tak ada mudarat, hang tak ada manfaat. Kalaulah ada banyak-banyak batu, kita boleh buat simbol kita lah. Nak peluk, nak pergi tengok satu batu tu lah. Sunnah lah Hajar Aswad. Bukan batu ababil. Lagi satu batu giling. Batu giling kena ada kan? Dia memang. Lepas pada Hajar Aswad, batu giling, lepas tu baru jatuh lesung. Lagi batu apa? Yang orang duk pukul padi tu panggil apa? Lesung. Tu panggil lesung ah. Dia besar, lepas tu orang pukul padi. Lesung bukan ni ah. Lesung tak kecil lah yang besar yang kan kat bujung. Baru tumbuk tu. Lagi satu batu yang gelek bedak. Menggiling panggil. Semua ni batu ada manfaat. Ni semua batu giling manfaat, lesung ada manfaat. Semua ni batu ada manfaat. Batu ababil ni tak ada manfaat. Pergi cari batu tak manfaat. Alhamdulillah. Dia buat main hadis pada kita. Hadis ni
wa an Auf bin Malik radhiyallahu an. Ini hadis Auf bin Malik. Dia nak masuk bab berikutnya, iaitu bab apakah doa yang Nabi baca dalam sembahyang mayat. Di sini kita boleh jumpa ada doa yang Imam Syafi'i baca untuk mayat. Kerana dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi Nabi kata apa? Nabi kata kau pilihlah satu benda yang kau nak baca ucapan itu baik-baik. Ini kita tengok lagi sekali ya. Wallahu a'lam. Jadi apakah pelajaran kita dapat hari ini? Kita dapat hari ini bahawa membaca suratul Fatihah dalam sembahyang mayat adalah khilaf di sisi para fuqaha. Ada fuqaha mewajibkan berdasarkan 2-3 hadis ini, dan ada fuqaha menyatakan tidak wajib. Di antara ulama menyatakan yang tidak wajib Fatihah adalah Imam Malik. Selain daripada Imam Malik, kesemuanya kata wajib kerana ada sokongan daripada hadis Abdullah bin Abbas, dan ada juga hadis daripada Ibnu Mas'ud yang menyatakan Nabi tidak menetapkan apa-apa bacaan kepada kami. Jadi kurang-kurang kalau kita, maknanya sekurang-kurangnya based on khilaf ulama ni, bolehlah satu orang nak sembahyang mayat walaupun Fatihah dia tak tahu. Kan kebanyakan kita ni kan. Saya nak tahu juga macam mana geng-geng anti hadis sembahyang mayat. Apa yang dia baca? Takbir. Allahu Akbar. Apa dia baca apa? Nak tahulah juga apa bacaan dia apa. Ibu salah baik, boleh saya ditanya ibu. Macam mana? Kan masa lupa duduk kita tanya simbang macam rumah tak solat, dia tu kami solat baik. Mana dia simpan subuh, doa, asar, hari isyak, semua waktu mana, semua saya dulu. Itu solat baik. Oh ni tolak hadis ni, anti hadis. Orang yang tak bersemayang ni yang betul sendiri dulu. Solat baik, dia bersemayang malam-malam lima. Macam tu cara dia bersolat. Oh, nama dia solat ghaib ah? Solat baik. Oh. Cuma tak tahu nak kata apa dia kata. Oh, masya-Allah. Masa kita belajar kitab fiqh dulu, ulama kata Fatihah itu adalah rukun sembahyang. Lepas tu Nawawi cerita dalam Al-Azkar tentang orang tak boleh baca Fatihah, macam mana dia nak sembahyang. Nawawi kata dia tukarlah dengan apa-apa bacaan. Subhanallah walhamdulillah. Tapi bila dia qiyam diri itu Allahu Akbar, dia baca subhanallah walhamdulillah. Bacalah tasbih-tasbih yang Nabi kata terbaik. Ahabul kalam ilallah tu dia baca. Tapi kalau yang tu pun dia tak tersebut. Tapi dia baru masuk Islam, nak sembahyang, itu pun tak sebut. Maka Nawawi kata tak payah baca apa. Tapi sekadar dia duduk, orang kata lama dia duduk tu, apa yang dia tahu nak sebut nama Tuhan. Allah, sebutlah. Orang kata kadar macam satu Fatihah. Itu dia rokok. Kalau yang tu pun dia tak boleh sebut, maka dia tak payah baca apa. Sembahyang dia dengan perbuatan. Jadi kalau itu pun ada perbincangan, yang ni dalam mayat dibincang, kita tak ada lah nak terkejut sangat, maka bolehlah sembahyang mayat. Kalau satu orang tak mau baca Fatihah pun bolehlah. Bacalah, boleh baca, tak boleh tak mau baca. Enggak orang muda lah ni Ustaz Nan kan. Mailah sembahyang. Maka bacalah doa-doa kepada si mati. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.